bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Panas, sahabat-sahabat semua. Bukan kerana kekuatan yang datang daripada Perikatan Nasional, tetapi panas bendera-bendera, baju-baju Perikatan Nasional dibakar oleh akar umbi mereka sendiri. Wow, apa sudah jadi dengan parti pertikaian ini, sahabat-sahabat semua? Ya, so hari ini kita boleh lihat Muhyiddin makin pening kepala. Kerana apa? Kerana akar umbi tolak parti mereka sendiri. Jadi pelbagai video dan juga gambar-gambar di media sosial hari ini yang tular, ya, bagaimana penyokong mereka sendiri, akar umbi mereka sendiri berang, ya, dengan parti ini, sehingga ada yang bertindak untuk membakar, ya, bendera dan juga baju. Kalau kita lihat dalam gambar ini, inilah yang berlaku, sahabat semua. Jadi hari ini juga kita mau mendengar pidato ataupun ucapan padu daripada Menteri Besar Selangor berkaitan dengan apa yang diucapkan oleh Muhyiddin baru-baru ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Terima kasih pengacara, rakan-rakan pimpinan yang berhormat Wabi William Leong Jikin, Ahli Parlimen Selayang. Ini adalah penggal keempat beliau selaku Ahli Parlimen Selayang. Tahniah. Dan terima kasih orang Rawang, terima kasih orang Selayang yang terus memberikan sokongan kepada kita. Rakan saya, Saudara Chua Wee Kiat, calon kita dalam pilihan raya negeri, insya-Allah hari penamaan calon tak berapa lama lagi. Semoga sokongan yang tuan-tuan telah berikan semenjak 2008 di Dun Rawang diteruskan untuk Chua dan juga Pakatan Harapan. Sahabat saya yang berhormat Ledang, Saudara Said Ibrahim, kami lama bergabung dalam MAFREL, dalam NTISA dan banyak organisasi NGO sebelum ini, sebelum beliau diangkat menjadi wakil rakyat. Saudara Sulaiman, Ketua WIP kita, rakan-rakan pimpinan daripada Barisan Nasional dan UMNO, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, penduduk-penduduk masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya rasa sangat bersyukur hari ini dapat bersama dengan orang Rawang untuk sekali lagi kita menjelaskan kepada rakyat sempena dengan pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak berapa lama lagi. Berapa hari lagi, iaitu pada hari Sabtu ini, tinggal satu hari, kurang daripada 48 jam saya kira, hampir 48-49 jam, kita akan mendepani apa yang dikatakan penamaan calon dan menetapkan calon-calon yang bertanding. Kita dah mendengar daripada Perikatan Nasional semalam, kita dah mendengar daripada Pakatan Harapan, dan pelbagai isu telah dibangkitkan. Tapi saya nak bangkitkan satu cerita. Saya telah dihubungi oleh beberapa pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional di negeri Selangor. Mereka sangat kecewa dengan calon-calon Perikatan Nasional, dan ini tanda-tanda awal mereka akan kalah teruk di Rawang dan juga di negeri Selangor dalam pilihan raya nanti. Saya bukan main-main. Saya cakap betul. 3-4 hari sebelum penamaan calon, semalam selepas pengumuman oleh Tan Sri Mahyudin, lebih ramai hubungi saya. Lebih ramai memberitahu beberapa kawan-kawan bahawa mereka rasakan calon-calon yang dipilih bukan mewakili akar umbi, melanggar beberapa konvensyen, dan insya-Allah ini keretakan yang berlaku, termasuk apa yang kita dengar di media secara terbuka di bayar lepas di negeri Pulau Pinang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Ketua Penerangan UMNO sebentar tadi jelaskan kepada kita, ini masanya untuk kita berpakat, masanya untuk kita membina muafakat baru dalam negara kita. Malahan saya sebutkan, kerajaan perpaduan ini merupakan satu contoh baru, gambaran baru, lembaran baru dalam politik Malaysia yang telah merangka menghimpunkan 19 parti. Ini adalah gabungan terbesar
yang berjaya dibina oleh satu-satu kelompok dan satu-satu permuafakatan politik dalam sejarah politik Malaysia. Sahabat kita di Barisan Nasional pernah at one time mengumpulkan 14 parti. Tetapi dengan beberapa gabungan baru, Warisan, Muda, GRS, GPS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, sekarang ada 19 parti. Dan inilah satu pakatan baru, satu muafakat baru seluruh Malaysia yang menjamin bagaimana kelangsungan kuasa yang pernah dikecapi oleh sahabat-sahabat Barisan Nasional semenjak daripada tahun 70-an sehinggalah tahun 2008. Kelangsungan kuasa, kekuatan kuasa dan juga kemampuan untuk memberikan kemakmuran kepada semua pihak. Semalam saya agak geli hati melihat Tan Sri Mahyudin dalam ucapan. Nampaknya beliau masih lagi in denial. Mengatakan bahawa unity government ini tidak kekal lama. Sebaliknya, Perikatan Nasional adalah satu pakatan yang jauh lebih kukuh. Tetapi sejarah dalam politik Malaysia tak berapa lama tuan-tuan. Tahun lepas, tahun 2021, tahun 2020, di mana ada Perikatan Nasional, di mana ada Tan Sri Mahyudin, di mana ada Azmin Ali dalam koalisi, dalam permuafakatan itu. Yang lahir apa tuan-tuan? Yang lahir adalah perpecahan. Lihat pilihan raya Sabah. Betul. GRS campur bersatu dan lain-lain tubuh kerajaan. Tetapi ia tubuh kerajaan hasil daripada pertembungan sesama sendiri. Pilihan raya Johor bertembung sesama sendiri. BN dengan Perikatan masa tu. Pilihan raya Melaka bertembung sesama sendiri. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kalau tuan-tuan ingat bagaimana berlaku Sheraton Move, watak-watak inilah juga, 2-3 nama inilah yang menguja serta mencipta perpecahan di dalam Pakatan Harapan. Mereka yang cipta perpecahan ini, kemudian mereka yang kata mereka menjadi mangsa kepada pengkhianatan. Alhamdulillah, hampir 90% pengkhianat-pengkhianat ini tewas dalam pilihan raya umum yang lepas. Dan orang Selangor, orang Rawang, orang Kuang, orang Taman Templer, jangan benarkan yang terkandung orang-orang yang cipta perpecahan ini wujud lagi dan rosakkan politik dalam negara kita. Saudara, saya cakap ini bukan masalah saya orang keadilan, saudara orang dalam UMNO. Lihat bagaimana. Lihat bagaimana mereka nak tubuh kerajaan kononnya cukup jumlah, kata Hadi. Lihat bagaimana mereka nak tubuh kerajaan. Tak melalui presiden, tidak melalui majlis tertinggi UMNO, tidak melalui mesyuarat tertinggi Barisan Nasional, cuba nak seludup wakil-wakil rakyat Barisan Nasional yang kononnya akan sokong Perikatan Nasional dan Tan Sri Mahyudin. Itulah hampir sama yang berlaku ketika Sheraton Move. Kita tengok lagi semasa mereka mentadbir memerintah. Semalam saya dengar Tan Sri Mahyudin kata, tak ada apa yang dibuat. Tan Sri Mahyudin, sumbangan tunai rahmah di negeri Selangor saja, kita berikan untuk 400,000 orang. Perbelanjaannya berapa? 1 bilion ringgit Malaysia. Diberikan oleh siapa? Kerajaan, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Warisan, GPS, GRS, Kerajaan Perpaduan. Beberapa minggu lepas saya berada di Sabak Bernam. Datuk Seri Anwar bersama dengan pimpinan-pimpinan Kerajaan Perpaduan melaksanakan sumbangan untuk petani-petani dan pesawah terutamanya.
Sumbangan bernilai 300 hingga 500 ringgit. Dan itu bukan sumbangan kali pertama. Sebelum itu, kira-kira sebulan sebelum itu, saya turun sendiri di Sabak Bernam, di Kuala Selangor. Kerajaan negeri sumbang 500 ringgit. Ketika menjelang Aidil Fitri, Perdana Menteri ke-10 Kabinet Kerajaan Perpaduan sumbang duit raya kepada petani, pesawah 200 ke 300 ringgit menjelang Aidil Fitri. Tahun ini saja petani-petani itu hasil daripada sumbangan negeri, sumbangan persekutuan, duit raya mendapat sumbangan hampir 1,000 ringgit dan tak pernah mampu dibuat oleh Muhyiddin Yassin ketika jadi Perdana Menteri. Hari ini Perdana tentangkan landasan-landasan ekonomi untuk masa depan Malaysia yang lebih makmur. Saya nak ingatkan mereka yang di sebelah sana. Suatu PH 1.0, Menteri Ekonominya Azmin, Menteri Dalam Negerinya Mahyudin, Perdana Menterinya Atok. Berapa lama yang diperlukan untuk mencipta gagasan ekonomi wawasan kemakmuran bersama? 15 bulan. 15 bulan baru nak buat. Lepas buat, diorang langgar, diorang jontohkan kerajaan. Alhamdulillah, walaupun ini permuafakatan baru, ini kelompok baru, bergabung dan baru ingin mencipta keserasian, 7-8 bulan kita telah sediakan 7 paksi, 7 pasak, nak angkat Malaysia menjadi negeri terbaik, menjadi 30 pemain utama ekonomi dunia, meningkatkan pendapatan dan martabat rakyat, membawa pendidikan yang berkualiti kepada rakyat. 7 bulan, 8 bulan. Bukan saja itu, beberapa menteri kita deliver. Selamatkan kedaulatan negara kita daripada permohonan dan juga tuntutan daripada Sulu. Ia adalah hasil daripada kerja kerajaan perpaduan. Jaga rakyat, jaga negara, jaga kedaulatan negara. Sebab apa kita boleh buat begini, tuan-tuan? Sebab kita buat dengan keikhlasan. Kita buat dengan pembentangan serta persetujuan yang adil serta persetujuan yang terbuka kepada semua. Bukan macam Mahyudin nak sokong Datuk Seri Ismail Sabri. Dia ni kawan saya juga, baik dengan saya secara personal. Tapi ketika nak angkat Datuk Seri Ismail Sabri, buat perjanjian tertutup. Mahyudin buat perjanjian tertutup. Suka ikut pintu belakang. Suka deal gelap-gelap. Suka benda kabur-kabur. Apa perjanjian-perjanjiannya? Saya tahu Datuk Ismail Sabri ada tahu. Maknanya kalau Ismail Sabri nak turun, bagi balik jawatan ke aku. Itu antara yang saya diberi maklum. Tuan-tuan, kita nak jaga negara. Kita nak pilih pimpinan negeri dalam pilihan raya negeri ini. Sikap-sikap yang ditonjol oleh pemimpin Perikatan Nasional, kalau PAS tak kisah, dia asal boleh je. Masa nak bersama dengan kita, DAP kawan kita. Masa nak bersama Muafakat Nasional, MCA kawan kita. Masa dengan Perikatan Nasional sekarang, tolak MCA, tolak gerakan. Gerakan juga kawan kita. Dulu masa belum jadi kerajaan pusat, dia asyik julang RUU, rang Undang-Undang 355. Rupanya dah jadi kerajaan, RUU jadi REE. Saudara dan tuan-tuan sekalian. Sebab itu, saya minta perhatian semua. Sebab bila mereka mula agresif, menjerang serta cuba untuk mempengaruhi rakyat, dia mula lontar perkara-perkara yang kononnya kita tidak perform. Kita gagal. Kita tak upaya. Saya jauh lebih baik.
Saya jawab angkanya. Azmin, dia kata negeri Selangor bertambah mundur. Saya sebutlah tahun 2022, saya sampai 60 bilion. Masa dia jadi menteri besar, dia tak dapat 60 bilion investment. Dia kodah lagi. Dia kata, oh tak, 25 bilion tu saya yang cari. Saya sebut, masa kamu menteri ekonomi, kamu tak terlibat apa-apa. Saya naikkan investment di negeri Selangor daripada 7-8 bilion masa tahun 2017, tahun 2018 naik jadi 18 bilion, paling tinggi dalam sejarah 30 tahun negeri Selangor. Bila kita jawab macam tu, dia kata, inilah dia Amiruddin, angkuh dan sombong. Saya jawab, kamu jawab faktanya betul. Kalau kamu tak betul, jangan ingat saya bodoh sama macam dia. Dia ingat semua orang boleh kena tipu. Dia ingat semua orang boleh kena perdaya. Insya Allah tuan-tuan, bukan saja di Selayang, saya akan kerja keras pastikan kita menang 3-0 di Gombak, di Hulu Kelang. Kita akan pastikan keadilan menang. Saudara, kawan-kawan sekalian, dia mangkuk lagi, dia masuk balik dia serang. Ambil bolehlah ada reserve tinggi sebab tak belanja, dia tak bina loji rawatan. Tengok video terbaru saya dekat TikTok. Saya bagi beza. Contoh, ya kamu bina loji rawatan Semenyih 2. Betul. Kamu bina labuhan dagang. Semuanya kamu siapkan, tapi labuhan dagang sebagai contoh, kamu cuma belanja 100 juta. Bila kita siapkan 2019, berapa peruntukan kita siapkan? 200 juta. Masa sama yang jadi menteri besar. Ada pula satu kaki perempuan, suara pun bunyi macam bunyi orang Sabah, mengaku Selangor untuk Selangor. Yang cakap tu suara macam orang Sabah. Dia kata kita ganti pipe lemah. Saya bagi fakta, tengok faktanya. Semasa zaman Azmin Ali, dia mulakan. Ya, dia mulakan. Tapi berapa panjang pipe dia ganti? 213 kilometer. 213 kilometer. Seluruh negeri Selangor. Berapa banyak dia spend? Saya ingat dia belanja dalam 200-300 juta ringgit Malaysia. Saya tunjukkan daripada faktanya. 5 tahun kita jaga negeri Selangor. Ada pandemik. Berdepan dengan perbezaan kerajaan persekutuan yang kadang-kadang tekan kita, tindas kita. Sekarang ni Sanusi kata kena tindas. Masa kita di negeri Selangor, Majlis Ekonomi Negeri Selangor ataupun Jabatan Kuasa Ekonomi Negeri Selangor, negeri lain menteri besar jadi chairman. Di sini kamu lantik menteri kabinet Azmin Ali jadi chairman. Buat apa? Tak tolong apa peruntukan? Tak turun apa peruntukan? Kalau turun pun janji saja. Saya tunjukkan macam mana kita ganti pipe. 5 tahun kita ganti pipe. Betul lah dia kata dia ada 3 tahun ganti pipe. Panjang pipe dia ganti 200 km. Kita ada 5 tahun negeri Selangor. Kalau naik jadi 400 kata dia boleh buat. Tidak tuan-tuan, kita ganti lebih 600 km pipe di negeri Selangor. Belanjanya berapa banyak? 700 juta ringgit Malaysia. Jadi, kita sebut, kita sekarang dah sampai 25.5%. Dia serang lagi. Oh, kamu tak buat apa, kamu kurangkan peruntukan. Bila kita buat realignment, kita buat penjajaran program, supaya program itu betul-betul sampai. Program itu betul-betul sampai dan kepada rakyat. Satu program saja tuan-tuan. Saya selalu sebut tentang tuition rakyat. 60 tahun lepas, semasa PAS jadi Esko Pendidikan, hanya ada 5,000 hingga 6,000 dapat tuition rakyat. Tahun ini tuan-tuan, kita ada berapa? Kita sudah ada 63,000 rakyat penduduk anak negeri Selangor dapat tuition rakyat percuma. Dia terus in denial. Malam ni saya nak tanya, jelajah ihsan. Al-Fatihah dan juga ingatan kita kepada almarhum
YB ataupun Datuk Seri Salahuddin Ayub. Sekarang kita jelajah Ihsan Rahmah. Dulu jelajah Ihsan Rakyat. Kita buat bukan 1 bulan tuan-tuan. Sejak bulan 9, 1 hari bulan 9 dah mula. Saya umum malam 31 Ogos di Dataran Kemerdekaan. Kita belanja berapa tuan-tuan? Kita belanja baru sekitar 50 juta ringgit Malaysia. Yang untung dan manfaat berapa? 4 juta rakyat dah beli. Satu kawasan DUN minimum 10 hingga 12 kali dah sampai. Dulu masa zaman PN, dia buat apa? Jualan prihatin. Seminggu sekali. Itu pun satu daerah satu. Kita buat tiap-tiap hari 9 tempat. Sekarang kita dah naikkan jadi 12 tempat. Dulu kita mula 3 barang. Sekarang kita ada 6. Dengan jelajah rahmah, kita buat dekat 16 ke 18 item. Rakyat beli dengan murah. Kita jaga harga barang dan pastikan rakyat dapat beli murah. Rakyat tidak terbeban. Perikatan Nasional, malu kamu. Tahu saja janji. Kita telah buktikan. Rakyat telah menikmati. Dan masanya pilihan raya ini, jangan bagi mereka untuk bertapak di negeri Selangor. Boleh tak boleh tuan-tuan? Saudara, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Bila hal ini telah berlanjutan, saya keluarkan accumulate. Azmin belanja masa zaman dia Menteri Besar berapa? 1.3 bilion. Dia naikkan program? Ya, dia naikkan. Daripada 21 menjadi 34, 36 program. Dia tuduh saya kurangkan belajaran. Datanya, masa Azmin sejak 2013-14 jadi Menteri Besar, dia belanja cuma 1.3 bilion. Kita tambah jadi 46. Kita buat insurans untuk seluruh rakyat negeri Selangor. Kita target 6 juta rakyat. Sekarang yang daftar 5.3 juta rakyat. Dekat 80% rakyat dinaungi dan dilindungi oleh program Insan Insurans Am rakyat negeri Selangor. Bukan saja di Malaysia, saya semak di seluruh Asia Tenggara, tak ada satu negeri pun yang mampu buat macam dilaksanakan oleh Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor. Jadi, kamu nak ubah apa? Kamu nak buat baru apa? Yang ada pun semalam Azmin sebut, kita akan tambah lagi. Itu ajalah yang disebut. Nak tambah apa? Nak buat apa? Tak kreatif. Hanya nak meniru. Ini masalah mereka yang keep on denial. Mereka ni ada sindrom. In denial syndrome namanya. Dalam sindrom penafian. Terhadap apa? Terhadap pencapaian kita. Sebab itu menjelang sebelum sepak mula dan pintu pilihan raya ini bermula, akhirnya bila Sanusi turun, bila mereka turun, mereka dah tak boleh nak nafi. Selangor tetap maju jaya, Selangor tetap menjadi tarikan pelabur, Selangor tetap menjadi tempat untuk orang seluruh Malaysia bekerja. Kita Kerajaan Perpaduan dah berjaya majukan Selangor dengan konsisten dan pastikan kebajikan rakyat kepada masyarakat dan penduduk di dalam negeri Selangor. Bila dah tak mampu, dan itulah dia kata, kamu bolehlah sebab kamu sebelah Kuala Lumpur. Dia tak boleh nak hujah. Saya tanya, kamu sebelah Pening buat apa? Ketika keluar sekejap dekat KJ punya program, KJ cakap, orang Pakatan dah tenang balik. Kamu sebelah Pulau Pinang macam mana? Dia kata Pulau Pinang jauh. Kulim dengan Batam Pau itu sebelah-sebelah. Dengan Pening. Jauh-jauh, dia kata jauh. Sungai Petani sampai ke kawasan Pulau Pinang, Kejamatan Pulau Pinang, tak sampai setengah jam, 40 minit. Kita pun nak berjalan ke Sabak Bernam, sampai 40 minit. 40 minit apa? 2 jam. Daripada sini, 2 jam. 40 minit baru sampai Pekan Hijau. Baru sampai Pekan Tanjung Karang.
Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu bila dia tak boleh nak buat apa-apa, nak hujah lagi, dan dia terpaksa menggunakan kritikan, body shaming, kutuk orang, kutuk lawan politik. Dah tak makan, dah rasa bersalah, terlepas kata. Dan bila dia ambil tindakan, buat pula play victim. Orang kata, main konon jadi mangsa. Mulut celupa kamu itulah mengguriskan hati rakyat negeri Selangor. Sampai ke sudah malam ini, Perikatan Nasional bukan saja tak ambil tindakan pada Sanusi, bukan saja tak tegur Sanusi secara terbuka, tetapi berdiam diri, kelu, lidah tak berkata, jadi bisu, jadi macam patung. Sultan kita dicerca, dihina, rakyat negeri Selangor kena bangun dan bangkit pertahankan hal ini. Tolak Perikatan Nasional yang kurang ajar dan biadab kepada raja dan juga kepada kesultanan. Sesedara dan kawan-kawan sekalian, sebab itulah sesedara dan kawan-kawan dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya pagi tadi bersama dengan hampir 1,000 warga pendidik, universiti, guru-guru sekolah. Dalam program apa? Dalam program yang kita takbir di bawah Yayasan Selangor. Dalam tempoh 5 tahun, kita belanja 25 juta untuk program pendidikan di sekolah menengah, di sekolah rendah dan juga di universiti. Tambahan lebih 9 juta. Bukan sedikit tuan-tuan, untuk ribuan anak-anak negeri Selangor yang ingin melanjutkan pendidikan. Ini bukan tugas saya dan bukan baru. Sebab inilah tinggalan yang dibuat oleh almarhum Datuk Harun Idris daripada UMNO dan Barisan Nasional yang lahirkan Yayasan Selangor. Dan alhamdulillah saya besar jiwa, besar hati dapat sambung tugas beliau bagi pendidikan kepada anak-anak, khususnya orang Melayu dalam negara kita. Tapi tuan-tuan, saya alukan kehadiran bersama dengan kita Yang Berhormat Menteri Ekonomi, Saudara Rafizi Ramli. Alhamdulillah Raf, saya ceramah pelan-pelan malam ni sebab nak tunggu you datang. Dah datang juga akhirnya. Sekejap Raf, saya sikitkan je. Nak sebut satu perkara. Tuan-tuan, saya masuk jadi Menteri Besar 2018. Saya terus dipertanggungjawabkan untuk menjaga Yayasan Selangor. Yayasan yang telah melahirkan ribuan pelajar-pelajar cemerlang. Hasil daripada garapan Datuk Harun di tahun 70-an. Melahirkan ramai pemimpin teknokrat dan juga mereka yang membangunkan negeri kita. Sebaik saya jaga di tahun 2018, 2019, tiba-tiba di tahun 2020, saya mendapat surat daripada siapa? Daripada ROC, Register of Company. Yayasan Selangor sebenarnya tuan-tuan di tahun 2020 pernah mendapat ancaman dan juga pernah mendapat teguran daripada ROC kerana apa? Kerana gagal untuk melaksanakan mesyuarat agung tahunan dan menghantar laporan mesyuarat agung tahunan. Bila kali saya semak di tahun 2019 sebenarnya, rupa-rupanya chairman sebelum ini yang namanya Azmin Ali, sebab dia tak puas hati tak dapat lantik orang dia untuk jadi CEO. Dia hanya datang satu kali mesyuarat di tahun 2017. Dia hanya hadir beberapa mesyuarat di tahun 2016.
Itu pun bukan mesyuarat penuh. Dan kerana kecuaian dan kegagalan itulah, di tahun 2019, Yayasan Selangor hampir diharamkan dan hampir dibatalkan pendaftarannya. Jadi malam ini saudara, Perikatan Nasional, terutama jaguh depan dia ataupun ayam sabung dia, yang nak kata bela Melayu, dalam track record saya, Azmin hampir-hampir menutup Yayasan Selangor kerana kecuaian dan kegagalannya yang telah memberi dan menyambung nasib orang Melayu dalam pendidikan. Kecuaian inilah, alhamdulillah, di tahun 2020, di tahun 2021, saya buat balik semua mesyuarat-mesyuarat yang tertangguh, yang tak boleh dibuat. Hari ini, Yayasan Selangor masih lagi berdiri 5 tahun, 25 juta untuk pendidikan di dalam negeri, 100% untuk anak-anak orang Melayu dalam negeri Selangor ini. Sebab itu saudara, saya nak ulang, nak singkap balik yang pertama tadi. Orang seperti Tan Sri Mahyudin, orang seperti Azmin, yang sekarang sedang kemaruk nak rampas negeri ini. Sebenarnya apa tuan-tuan? Mereka ni boleh runtuhkan apa saja kalau hajat hati mereka tidak dipenuhi. Ada Pakatan Harapan dihancurkan. Ada Yayasan Selangor lalai, cuai, slow, lembab. Tak buat mesyuarat, pemalas. Ada kerajaan dia sama-sama dengan BN, pecahkan BN, jatuhkan BN, seludup wakil-wakil rakyat BN untuk kepuasan peribadi dia. Sebab itu saudara, saya rayu malam ini semua harus bekerja keras di Selayang, di seluruh Selangor. Mereka sedang cuba untuk mengelabui serta menghasut ramai orang, termasuk orang Melayu dalam negeri kita. Gunakanlah semua apa yang ada. Sampai sampah pukul 3 pagi pun dia ambil gambar. Sampah. Memanglah sampah kita kutip pukul 5 pagi. Kamu datang pukul 3 pagi buat apa, bengap? Susah. Payah, dia nak ulang. Tapi dia masuk, dia ulang, dia fitnah. Saudara, kita nak bangunkan negeri. Kita nak hidupkan negara kita. Kita nak bangunkan rakyat kita. Kita nak tanam maruah yang cekal dalam rakyat kita. Mana boleh kita bangunkan dengan fitnah? Mana boleh kita bangunkan dengan propaganda? Mana boleh kita bangunkan dengan pecah belahkan orang? Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, orang Rawang, orang Melayu, orang Cina, orang India dan semua di Rawang, saya minta sokongan yang berat dan juga sokongan yang bersungguh-sungguh untuk bantu sahabat kita, saudara Chua Wee Kiat dalam pilihan raya akan datang. Boleh tak boleh? Kawan-kawan yang ada saudara mara ataupun orang di Taman Templer, kita juga minta sokongan semuanya. Orang Melayu, orang Cina, orang India, tolong sahabat kita Puan Anfal Syari untuk kekalkan Taman Templer di bawah Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? Dan ini satu lagi, kita tak lupa sahabat-sahabat kita daripada Barisan Nasional yang bertarung di Kuang. Datuk Asnal ni saya kenal sejak umur saya 23-24. Kami selalu minum teh di Bangsah. Saya tahu beliau seorang pejuang, seorang peguam yang mempertahankan undang-undang dan konstitusi. Saya yakin kalau tuan-tuan beri kepercayaan kepada dia di Kuang, beliau akan jadi wakil rakyat yang baik, menangkan Barisan Nasional di Kuang. Boleh tak boleh? Jadi kalau di Rawang kita dah pasti nampak lebih sikit kerja kuat, nampak perlu bantu sikit Kuang, bantu juga di Kuang. Kalau di Kuang kita ada kelebihan, bantu juga kawan-kawan kita Anfal di Taman Templer. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita perlukan kesinambungan. Kerja baik yang kita buat petang tadi,
saya rasmikan Yayasan Anak ataupun Insan Istimewa Yanis. Dalam negeri Selangor lah, kita ada satu ekosistem yang lengkap untuk bantu anak-anak istimewa ataupun anak kurang upaya. Lengkap. Ribuan kita bantu. Bukan saja kita bantu, kita latih guru di peringkat prasekolah. Berapa angkanya? 1,771 guru. Kita latih, kita empower, kita bagi latihan supaya guru prasekolah boleh handle anak-anak kurang upaya seperti autisma ataupun cerebral palsy. Ini hasil kerja keras esko kita, Dr. Mariah. Walaupun beliau tak bertanding, kita mahu ini disambung terus. Bagaimana kesinambungan ini nak diteruskan dengan cara tuan-tuan pastikan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, perpaduan menang di negeri Selangor. Terbaik, itu dia sahabat semua, satu ucapan yang padu ya dari daripada Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan rakyat Selangor, anak-anak muda Selangor ya bangkit untuk meneruskan legasi pentadbiran di negeri Selangor ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dengan saya dan izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan apapun kangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.